Alhamdulillah. So tengok ada soalan lagi tak? Soalan lagi tak? Soalan lagi tak? Tak ada soalan lagi dah. Macam mana nak jual salted egg conflict? Macam mana nak jual salted egg conflict? Kan? Buat video, buat live, makan conflict. Ramailah orang beli. Liana pun nak tanya benda yang sama. Soalan apa? Nak tanya soalan apa tu? Rasanya macam tak ada soalan lagi. So far semua okey. Alright, faham. Terima kasih. Tahu perlu mampu. Cari audience yang betul akan mudah closing. Betul. Mudah closing ni, dia sebenarnya closing dan mudah closing adalah benda yang sama. So daripada kita hanya sekadar nak closing, kita nak mudah closing. Closing dah lebih mudah. Okey, macam mana kita nak jual baju pula? Macam mana nak jual baju Oh, susah juga tu sebenarnya. Sebab kadang-kadang soalan-soalan macam tu dia tak boleh kita tanya direct. Okey, macam mana nak jual baju? Macam mana nak jual air? Macam mana nak jual kasut? Sebab tu first thing yang kita kena belajar adalah okey. Sebab tu ini adalah kesalahan kita dalam menjual. So saya nak masuk tajuk terus So saya masuk tajuk terus. So satu, kenapa kita gagal nak menjual dengan baik adalah yang pertama, saya ulang balik, yang pertama kita ni kurang mendengar. Okay, kita kurang mendengar. So maksudnya kurang mendengar ini kita terlalu banyak bercakap dan kurang mendengar. Banyak sangat bercakap. Cerita pasal produk. So orang tak suka. Okay. So kalau boleh kurangkan bercakap, banyakkan mendengar. So macam mana nak dengar dengan betul? Macam mana nak dengar dengan banyak? So mendengar ni adalah kena tanya soalan. Tanya soalan yang betul. So soalan-soalan macam tadi tu, kalau tanya saya, macam mana nak jual konflik? Macam mana nak jual baju? Kalau tanya saya pun tak tahu nak jual macam mana. Sebab ada banyak sangat cara yang saya boleh cadangkan. Faham tak? Ada banyak sangat cara untuk saya cadangkan. So nak yang mana satu? So daripada saya duk main teka-teka dan bagi benda yang awak tak perlu, baik you tanya benda yang betul. So sebenarnya apa yang you nak? Itu baru elok. Faham tak maksud saya? Faham so tanya soalan yang betul. So bila kita tanya soalan yang betul, insya-Allah dapat jawapan yang betul. Dan adakah salah tanya soalan? Tak ada satu pun soalan yang bodoh. Yang bodoh siapa? Yang bodoh adalah orang yang tak tanya soalan. Sorry to say. Faham Itu yang pertama. So aku dah cerita panjang gila tentang benda ni. Check balik kat Telegram. Kalau tak faham ada video, tengok balik. Nah, nanti kalau tidak, aku akan cerita balik daripada awal. Last sambung lagi 3 hari. Kan, so bila nak buat tajuk baru? Tanyalah orang-orang yang tanya ni. Aku ni kadang-kadang tak boleh orang tanya. Geram je. Okey. Yang kedua, so kurangkan mendengar. Kita ni kurang mendengar, so kita kena kurangkan bercakap dan lebihkan mendengar. Itu yang betul lah. Kesalahan ni sebab kita kurang mendengar. So kita kena banyak mendengar. So macam mana nak mendengar dengan lebih baik? Tanyalah soalan yang betul. Jangan terbalik ini adalah kesalahannya. Ini adalah kesalahan. Dan saya tulis siap-siap. Okey, yang kedua adalah terlalu banyak offer. Ni semalam kita bahas, terlalu banyak offer. Kalau ada banyak offer, customer akan kena buat pilihan lah. Kan, customer kena fikir, kena pilih. Betul tak? So bila kena pilih, kena fikir, apa yang terjadi? Ada masa dapat apa? Cuba komen. Kalau customer banyak pilihan, customer ada masa buatkan customer bagi blue tick lah. Customer akan dapat ataupun customer akan bagi blue tick. Sebab apa? Terlalu banyak offer. Saya jual anak patung, lepas tu stok tak jalan. Macam mana saya nak bagi stok saya jalan? Macam mana saya nak bagi stok saya jalan? Saya jual anak patung, macam mana saya nak stok saya jalan? Okey, so kalau tanya saya, kat mana kan orang yang selalu nampak kita? So kalau kat FB, kan kita boleh buat live ke, buat marketing ke, buat content ke. Dan satu lagi, okey, kita jual anak patung. Tanya balik soalan pada kita. Okey, tanya balik soalan pada diri kita. Kenapa orang perlu patung kita? Kenapa orang perlu patung kita?
So kalau orang perlu, kita boleh jawab soalan tu, insyaAllah laku. So sebelum ni, masa kita pilih untuk menjual anak patung tu sebab apa? So anak patung tu selesaikan masalah apa? So adakah anak patung tu anak patung viral ke? Anak patung yang jenis macam yang cactus tu ke? Faham tak? So kat situ yang sebenarnya kita kena kenal dulu, cari tahu dulu. Barulah kita boleh tahu okey nak kena buat apa. So mungkin sebelum ini kita jual hanya sekadar anak patung saja. Tapi kali ini kita jual anak patung dan kita cari lagi baju-baju untuk anak patung. So nampak tak? So kita tak jual anak patung, tapi kita jual anak patung plus aksesori dia. Dan itu yang menyebabkan anak patung kita laju dan laju. Itu satu. Kedua. Yang kedua adalah, kalau kita tak tahu kenapa, contohlah anak patung tu viral ataupun anak patung tu benda-benda yang hype. So apa yang kita nak buat adalah, mungkin kita boleh minta someone, public figure ke, influencer ke, kan, cerita tentang patung kita. Cerita tentang patung kita. So orang-orang yang mungkin bila dapat endorsement daripada orang ketiga, orang luar tentang patung kita, insyaAllah dia pun nak juga. Tapi apa-apa pun kena tanya balik soalan, sebenarnya patung kita tu untuk apa? Kan, mungkin patung kita tu hanya untuk asah skill rotarik anak-anak kita. Boleh. Sebab anak patung yang Puan share tadi, saya tak pasti anak patung yang mana satu. So kena buat kajian lah. Okay, so kita ni kalau boleh nak pilih produk, belilah produk yang orang perlu. Itu keyword dia lah. Faham Yang ketiga. Ni yang saya cakap tadi, tak kenal pelanggan. Kita tak kenal siapa yang nak beli produk kita. Semalam, bawa tajuk tak kenal pelanggan ni, semua orang beli chicken chop. Kenapa? Sebab tajuk yang saya bawa adalah chicken chop. Faham tak? So kita ada F&B. Saya tak nak buat chicken chop lah, nanti orang lapar balik. Kan? Nasib baik saya dah makan. Okay? So F&B ni dia ada beberapa niche ataupun beberapa target market yang ada. Faham? Yang pertama mungkin yang target market yang jenis budget. So kalau kita nak jual pada orang yang budget, pastikan betul-betul budget. Kan? So nak kena jaga costing. Orang budget ataupun produk budget kena jaga costing. Yang tak boleh suka-suka bagi free gift, packaging pun tak boleh terlalu mahal, tetapi masih menjaga ataupun ikutlah standard yang orang perlukan. Faham So kalau budget. Satu lagi lah premium. Okay, so F&B yang jenis premium. So premium ni apa? So premium ni adalah target market premium, produk premium, packaging premium, dan selesaikan masalah premium. Barulah benda tu jadi premium. Faham tak? So tak akan mungkin barang premium harga pasar malam. Dia tak kena. Sebab kalau barang premium, packaging lawa sangat, letak kat pasar malam, ada orang nak try tak? Dia akan takut nak try. Kenapa dia takut nak try? Sebab premium sangat. Faham Macam mana nak buat cash flow yang sebetulnya? So kalau tanya saya, nak buat cash flow yang sebetulnya bermula dengan record. Recording tu penting. So itulah cash flow dia. Sebab kadang-kadang cash flow ni, kita ni bukannya bukannya duit tak masuk tau. Cuma duit tu tak tahu ke mana. So kalau tanya saya, bagaimana nak bermula buat cash flow yang betul adalah record. Itu je. So bila you record, bila you tahu duit tu keluar, barulah you rasa macam, oh patutlah duit aku tak ada, aku banyak belanja. Settle. Itu je. Okay? Alright, barang premium orang takut nak cuba, sekali rosak takut kena ganti. Barang premium orang takut nak cuba, sekali rosak takut kena ganti. Sebab tu bila kita jual barang premium, juallah pada orang premium. Sebab orang premium, duit bukan masalah. Orang beli barang premium ni bukan sebab nak pakai lama tau. Kan? Orang beli barang premium ni, dia nak betul-betul guna barang. Memang dia nak guna barang tu sampai rosak. Dia nak guna barang tu sampai rosak. Faham So by the way, saya nampak ada yang sangkut-sangkut. Maksudnya sangkut-sangkut ni apa?
Line saya sangkut-sangkut ke? Suara saya sangkut-sangkut ke macam mana? Cuba komen jap sebelum saya teruskan. Sebelum saya teruskan. Waalaikumsalam dulu. Apa khabar? Thank you so much. Siapa-siapa yang baru join, terima kasih. Sir, nak screenshot nombor 1, nombor 2? Boleh. Nombor 1, kurang mendengar. Nombor 2, terlalu banyak offer. Nombor 3, tak kenal pelanggan. So ini. So, macam mana kalau untuk air purifier? Maksudnya untuk air purifier, suara sangkut. Okey je kan? Line clear. So, tiba-tiba kaku. Oh, nanti cuba keluar masuk balik. Cuba keluar masuk balik. Alright. So, Sir, tumpang tanya, kalau diberi pilihan dalam F&B, Sir akan pilih bajet atau premium? And kenapa? Saya akan ada tiga-tiga. Saya akan ada tiga-tiga. So, yang ketiga ni, so saya ada bajet. Bajet ni untuk saya tarik trafik. Okay, supaya orang kenal brand saya. Dan premium ini adalah tempat saya buat duit. Ni adalah saya punya untung. Okay. Yang di tengah-tengah ni adalah saya punya menu social media. Ini saya punya free marketing. Tada. So saya akan pilih tiga ni. Okay. So bajet untuk tarik trafik kena ada. Sebab kalau tak semua orang tiba nak premium, betul tak? Tak semua. Market premium ni ada, cuma tak sebesar. So lagi-lagi kalau orang-orang yang baru macam kita ni, kita kena ada satu bajet trafik untuk orang kenal kita. Maksudnya kita killer produk. Kan? So daripada killer produk tu, mungkin sebab kita nak kena jaga costing, so tak bolehlah packaging lawa-lawa. So kita akan ada social media punya menu. So social media menu ni kita akan spend effort sikit untuk buat lawa sikit dia punya packaging, dia punya presentation, supaya orang ambil, dapat je barang, dia ambil gambar. Dia ambil gambar, dia akan post kat social media tanpa dipaksa. Okay. Dan yang terakhir adalah premium untuk buat duit lah. F&B tu apa? Food and beverage. Sorry. Ni bukan F&B yang tu. Ni food and beverage. Food and beverage. So, ada tips tak untuk mudah closing? Saya jual skincare. Please notice me. Nak mudah closing, sebenarnya saya dah share TPM. Tahu perlu mampu. So banyak dah saya dah share kat situ. Ada banyak idea yang you boleh buat untuk mudah closing. Okay. So kalau nak tanya macam ni nak mudah closing jual skincare, kalau tanya saya lah kan, betul-betul lah kalau you nak mudah jual skincare, satu je, tolong famous. Benda dah viral. Orang famous ni insyaAllah lah kan, follower ramai, top up dengan otak yang bagus, offer yang menarik, close. Tapi masalahnya sekarang, awak ada produk bagus, awak pandai, cuma orang tak kenal. Macam mana? Orang tak kenal. Kalau tak famous macam mana? Jadilah famous. Buatlah konten yang bagus sampai orang follow. Buatlah sesuatu sampai orang cerita pasal kita. Itu je. Bukannya maksud saya kena famous ni nak kena follow ramai. Follow ramai bagus. Tapi kalau you follow ramai dengan gelik, yang datang pun nak gelik-gelik juga. Tapi kalau you follow ramai sebab you punya education, you punya content, you punya adab, you punya attitude, yang datang pun akan orang-orang yang ready to buy. Faham tak? Ini kita suka salahkan produk. Tak ada orang lah nak beli produk saya. Tak ada orang lah nak saya offer, tak ada orang pun nak. Dia bukan masalah produk, tuan-tuan. Dia masalah awak. Tak ada siapa percaya kat awak lagi. Awak pun kadang-kadang marketing kat Facebook, marketing kat IG, marketing kat TikTok, on off. Kalau mood okey baru buat posting. Kalau mood okey baru buat content. Waktu mengharapkan saya datang, ni aku dah bibir ni. Yang siapa-siapa yang masih tanya lagi, macam mana nak mudah closing? Nak mudah closing ni, dia bukannya jalan tu mudah, jalannya susah. Tapi you start daripada awal, you susun elok-elok perjalanan sale you, funnel you. Macam saya. Apa yang saya buat? Saya bukannya tak buat closing langsung. Saya akan closing juga kelas TikTok, buku e-book panduan closing. Mungkin saya akan kenalkan saya pada ejen kenalkan saya pada founder dia. Dan dia rasa ejen apa tiba naik setinggi. Founder tanya, kau belajar dengan siapa? Saya belajar dengan Sadarma. Dia pun approach saya. Itu flow dia. Faham tak?
Saya cerita pasal benda ni je, ini dah episod ke berapa? 12. Season 1, episod 13. So, kalau awak nak mudah closing, buat apa yang saya buat. Buat live hari-hari 11.30. Ada orang ke, tak ada orang ke masuk. Buat juga. Hari ni, saya rasa macam tak nak buat kelas tau. Sebab apa? Sebab semalam, saya burn out. Burn out maksudnya apa tau? Masa saya buat kelas tu, sebab saya tak sarapan lagi. So, bila saya tak sarapan, cerita pula pasal chicken chop. Saya dah macam gedor dah. Kan? Panas sejuk. Lepas tu rehat. Buat video, konten, pukul 4 tu, tengah-tengah pakai headphone, tertidur. Sampai pukul 5. Memang puas hati gila tidur petang tu. Balik, rehat, malam kelas lagi. So hari ni saya decide, pagi tadi ada kelas dengan las khusus kambing. Tak nak buat kelas. Tapi saya fikir. Kalau you tak buat kelas, nak buat apa? Kalau tak buat sharing, nak buat apa? Sama juga. So, buat je. Buat. So, mungkin sekarang saya penat. Kan? Nanti insyaAllah akan ganti. Sebab saya sangat percaya, apa tau? Kita buat apa yang orang lain tak sanggup buat, sebab itulah orang bayar kita. Kita ada 22 episod, contoh. You boleh claim saya ada 22 episod. Kalau tak yakin dengan saya mengajar, kita ada 13 episod. Itu. So, samalah macam you guys juga. Buat. Bukannya saya marah orang tanya, mudah ke closing? Ataupun macam mana nak jual ni, macam mana nak jual ni? Saya akan jawab, don't worry. Tapi join dulu kelas-kelas yang ada sebelum-sebelum ni. Buat pelan-pelan, buat. InsyaAllah. Dan saya tak ada niat pun nak marah-marah. Bukan saya, kalau siapa join kelas saya ni, saya tak pernah marah-marah. Cuma kadang-kadang jadi sedih. Sebab tau, macam ni you guys semua nak cepat. Bukannya salah nak cepat. Boleh nak cepat. Tapi kena sabar. Kita ni memang kalau nak kaya, kalau boleh nak kaya esok. Tapi kalau you diberi peluang untuk kaya esok, you dah ready ke nak urus 1 juta dalam akaun? You dah ready ke nak urus bisnes yang ratus ribu? You dah ready ke nak urus tim-tim yang ramai yang selalu buat sale laju-laju? You dah ready ke nak jaga handle production mungkin 7 angka, 6 angka? Dah ready ke belum? So, kalau belum ready, belum ada ilmu, tak pandai lagi, belajar buat sale dulu. So, daripada kita buat sale ni, kan kita belajar semua benda. Kita belajar macam mana nak jaga database, kita belajar macam mana nak buat marketing, kita belajar macam mana nak buat closing, kita belajar macam mana nak urus duit, kita belajar macam mana nak ada cash flow, kita belajar macam mana nak buat account, kita belajar macam mana nak kenal orang, kita belajar macam mana nak konsisten, kita belajar macam mana nak disiplin, kita belajar macam mana nak selalu jaga adab kita dengan Allah, kita jaga macam mana kita nak sentiasa ada idea, macam mana kita jaga untuk diri kita sentiasa kreatif, kita jaga macam mana diri kita sentiasa konsisten dan relevan dalam market. So, sabarlah. Nak cepat-cepat nak pergi mana? Betul tak? Nak cepat-cepat pergi, betul tanya balik soalan tu. Tapi tak bermaksud kita langsung tak gerak. So, dia kena balance. Bila nak capai, dan kalau nak cepat-cepat tu nak pergi mana? Kita pun makan pun mungkin 2 kali. Kalau tengah diet mungkin sekali je. So, kalau makan sekali tu berapa ringgit lah. Paling mahal pun kalau makan kenyang RM50, RM60. Betul tak? Bukannya kita makan satu makanan tu dapat RM1,500. Sebab tu kita kena ada sale RM3,000 setiap hari. Kalau ada, Alhamdulillah. Tapi kalau kita untuk diri sendiri, makan tu pun kadang-kadang RM6 je, RM7 je pun. Lala makan apa? Nasi bujang je. Korang sukalah kalau tengok aku nombor bil ni. Kan? Bila aku duduk bimbel tu kan, view tu naik laju. Tup. Kalau nak mengajar tu kan, 300 je. Biasalah. Kan? Kita ni suka drama. Kan apa benda marah-marah ni? So, siapa yang masuk-masuk tu, jangan lupa like dulu. Okay? Like dulu. Okay, macam mana nak jual produk dalam kejiranan yang tak ada grup WhatsApp? Macam mana nak jual produk dalam kejiranan yang tak ada grup WhatsApp? Nana, apa kata awak yang buatkan grup WhatsApp untuk kejiranan awak? Awak pergi ke rumah, awak kenalkan diri, awak bagi sampel, awak minta nombor telefon dan awak minta izin, boleh tak saya buat grup? Settle. Duk tunggu taman tu ada WhatsApp, sampai 4 jam ni mampus pun takkan ada. So, you lah yang buat grup WhatsApp tersebut.
Faham InsyaAllah. So macam tu lah. So memang terbaik. Merah dah telinga. Merah ke telinga? Saya kalau kadang-kadang kalau saya malu sangat ke ataupun saya tengah marah sangat ke, telinga ni memang nampak merah lah. Ya kan? Itu je. Okay? Faham boleh letak banner simple-simple depan rumah. Okey tak sir? Okey je. Dan orang kena tahu yang kita ada produk tu. Kan? Itulah kan, tersentak walau tak buat salah. Janganlah macam tu. Okey, apa salah Pak Jamil? Aku tak tahulah. Sekarang semua salah Pak Jamil. Kan? Okey, so bila kita teruskan? So kita nak masuk poin yang keempat dan poin yang kelima. Okey, poin yang keempat dan poin yang kelima. So hari ni insya-Allah lah, doakan saya kita kena habiskan juga 5 kesalahan ni. So kalau kita tak habiskan juga, risau. Bacun lavender sana sir. Boleh. Nanti habis kelas saya bacun lavender. Sedap. Saya suka. Okay. Alright, jom. Poin keempat dan poin kelima. Alright, so poin keempat ini adalah kesalahan kita dalam menjual adalah over promising. Okay, over promise. Ini benda-benda yang kalau boleh kita tak nak buat lagi lepas ni. Jangan disebabkan kita ni nak terlalu sales tersebut, kan, kita asal boleh je tak nak. Faham So kalau boleh, untuk kita tak nak over promising ni, nak kena buat apa? Kita sentiasa ada backup kita, iaitu mungkin ada set trial, kan, ataupun mini set yang lebih kecil. Okay, dan yang terakhir adalah mungkin kita boleh kurangkan risk orang dengan money back guarantee. Okay, money back guarantee. So sebenarnya saya tak perlu nak explain lebih detail tentang over promising. Over promising ni dia lebih macam kalau dalam bisnes kan, kalau kita nak cari orang ataupun nak tarik orang jadi agent tu, kita faking too much. Dan ini ramai gila orang buat kat TikTok. Letak duit lah, letak kereta lah, office besar lah, kan, tahniah semua lah. So kalau bila benda tu you are faking too much, orang nyampah. Dan itulah yang menyebabkan orang tak suka kat kita. Faham overclaim, betul, over promising, overclaim. Orang boleh je percaya dia akan selesaikan masalah ni sebab based on pengalaman dan awak punya testimoni. Tapi kalau awak tu cerita tentang terlalu over sangat dan awak pun tak boleh nak katakan, kau kata hari tu kau hampir potong kaki kan, makan minum tu kurang gula, kan? So yang potong kaki siapa? Kau orang lain. Faham tak? So kita tak nak sampai kita overclaim, bagus, tapi awak sendiri pun tak pernah nampak, tak pernah rasa. Itu tak best. Dan kalau tunjuk restock banyak-banyak, okey kan sir? Okey, sebab kita memang restock banyak. Tapi masalahnya, contohlah kita ni sampai tahap menipu tau. Memang kita faham, contohlah mungkin kita buat kotak banyak-banyak, itu memang kotak kita tapi kotak kosong. Kita bawa diorang dalam perspektif yang berbeza. So kalau just letak kotak tapi tak payah nak cerita, Alhamdulillah ini stok ratus ribu, memang orang tak suka. Tapi kalau biar orang anggap sendiri, itu lain cerita. Sebab tu contohlah kan, orang-orang yang hebat ni, orang-orang yang berjaya ni, dia jarang tunjuk kereta dia, dia jarang tunjuk apa yang dia bawa. Tapi biasanya siapa yang tunjuk kereta dia? Anak tim dia, kan, klien dia, student dia. Dia yang tunjuk kereta cikgu dia yang tunjuk kereta leader dia. Dan itu tak apa. Sebab apa? Sebab kita tak fake. Tapi kalau kita nak cerita, lepas tu menipu pula tu, memang orang boleh nampak lah. Faham So itu, insyaAllah. Jangan buat kalau boleh. Kurangkan. So kalau boleh dalam bisnes ini, tolong saya, kan, jagalah nama baik, kan, buatlah yang terbaik, beri manfaat pada ramai orang, dan always ni kita ni bukan nak over promise, tapi kita kena under promise. Always under promise, over deliver. Under promise, over deliver. Maksudnya apa? Contoh pasal postage, simple. Contoh mudah. Postage. Kita janji dengan
customer barang akan sampai dalam masa 3 hari bekerja. Selalu janji lebih panjang, under promise. Maksud over promise ni tak apa, besok sampai. Itu over promise. Tapi kalau under promise, maksudnya kita ada buffer 3 hari bekerja. Faham 3 hari bekerja itu adalah under promise. Tapi maksudnya over deliver, barang tu sampai bila? Tiba-tiba sampai esok. Ini baru under promise, over deliver. Orang suka. Terkejut tak? Terkejut lah. Dan inilah uncertainty. Tapi kalau tak sampai esok, tak apa. At least sampai 2 hari lagi, 3 hari pasal. Sebab kita berjanji sampai 3 hari. Ini. So, jangan over promise. Kita under promise, over deliver. Boleh ke boleh? Faham? InsyaAllah. Wow. Ramai yang baru join ni. Terima kasih. Dan apa khabar semua? So itu adalah poin yang keempat, iaitu jangan over promise. Always under promise. Okay? Faham? Saya tak pernah promise post. Promise post tu boleh lah. Maksudnya kita cuba ikut majority yang sampai tu bila. Tapi memang kita tahu sampainya esok, insyaAllah. Kan, paling lewat 1 hari lah dia kena tunggu, dan hari keduanya akan sampai. Kan, tapi jangan janji esok sampai, jangan. Okey, hari ni ramai join, terbaik, alhamdulillah. Sekarang courier slow rasa macam mana? Kalau courier slow, kita ambil lah. Mungkin 7 hari bekerja. Kan, 7 hari bekerja. So kita try lah. So contoh kalau kita based on pengalaman kita, biasanya barang paling lambat pun seminggu kan. So kita cakap lah 3 hingga 7 hari bekerja. So kalau barang tu sampai esok, itu adalah under deliver ataupun over deliver. Macam tu lah. So contoh kita kata macam Jannah punya kimchi kan. Kita kata rasa dia macam kimchi Korea. Rupanya rasa dia tu lebih sedap lagi daripada kimchi Korea. Contoh. Kan dekat sangat yang original. So contoh macam tu lah. Contoh kalau kita jual makanan. Kan kita jual makanan, kita kata sedap tu mungkin boleh tahan 3 hari. Tapi punya sedap tu buka habis. Contoh kan. So dia terpaksa repeat order. So itu adalah over deliver. Lagi-lagi contoh macam kita buat design. Kan kita buat design, kita kata janji buat 2 je. Tapi kita 2 plus 1. So 1 tu ialah gambar DP, kita editkan untuk dia. Dia nak tak nak sudah. So itu adalah over deliver. Faham tak? So benda-benda yang tak menyusahkan kita, tak membebankan kita. Kalau you boleh buat lebih, you buat lebih. Faham Saya jual makanan, Ayak World. Okey ke kalau hari-hari broadcast message? Boleh. Cik Puan Datin Nisa. Kena hantar message jangan massage. Memang ramai orang nak kalau massage ni. Tapi kalau message insya-Allah. Tapi janganlah hari-hari kita broadcast promo. Nanti orang tak suka. So paling okey sehari ke 4 hari sekali, dan kalau nak selamat seminggu sekali. Yang penting selalu follow up. Okey, yang penting selalu follow up insya-Allah. Okey, so over promising ni faham Tapi kebanyakannya customer kata 3 hari habis dah. Alhamdulillah. Biasa tu mesej dan massage. Betul. So hari ni saya tak nak sambung yang buat massage tu. Nanti tak takut-takut. Nanti habis kelas semua orang pergi massage pula. Tak boleh time-time macam ni nak massage. So hati-hati. Faham Alhamdulillah. Massage urut kaki tak apa kot. Okey. Faham. Alright. Jom, nombor 5 dan yang terakhir. Alhamdulillah, hari ni habis juga 5 poin ni. Risau kadang-kadang kalau tak habis. Okay, so yang kelima. Okay, so kalau yang pertama tadi kurang mendengar, so kita terlalu banyak bercakap. Yang kedua, terlalu banyak offer. So bila terlalu banyak offer, ia menyebabkan customer ada pilihan. Bila ada pilihan, customer ada masa. Bila customer ada masa, macam biasalah, customer akan bagi blue tick. Dan yang ketiga adalah tak kenal pelanggan. So maksudnya kita asal jual je. Kita tak tahu kita nak konsep yang macam mana. Konsep premium ke, konsep budget ke, konsep social media ke, nak jual pada agent ke, nak jual retail ke, nak jual package ke, nak jual a la carte ke, nak jual combo ke. So kita tak dapat gambarkan. So kali ni
kita tak nak elak lagi kesalahan-kesalahan yang kita dah buat, supaya insyaAllah at least lah kita tidak memberi alasan customer tu untuk mereject kita ataupun tidak beli dengan kita. Saya kalau orang asyik broadcast everyday, saya semak terus saya blockkan aja. Memang Matt dan Bawahena saya pun akan block orang yang selalu broadcast, sebab tu saya tak broadcast hari-hari. Kalau nak broadcast hari-hari pun saya akan pastikan ada sebab. Contoh, kenapa kita broadcast hari-hari? Sebab lagi 5 hari ada offer. So kita buat countdown. So 5 hari lagi, 4 hari lagi, 3 hari lagi, 2 hari lagi, 24 jam lagi, 12 jam lagi, 6 jam, 4 jam, 60 minit, 40 minit, 5 minit. Ready dengan sleep bank masing-masing. On. Yang masuk semua sleep bank. Contoh itu boleh kalau follow hari-hari. Jika kita ada happy hour, kita ada hari-hari macam 4 jam promo untuk dapatkan harga special, ataupun kita boleh buat 4 jam untuk launching, itu boleh. Itu kena follow hari-hari lah. Kalau kita follow sekali je memang orang tak ingat lah. Hari ni kelas dah standby kopuk leko just in case. So mention FMB lagi. Faham. Ulang balik in summary boleh tak baru masuk? Nantilah. InsyaAllah nanti kita akan ulang balik. Macam reminder King of TikTok. Tu dahsyat. Itu kalau guna, kalau kita secara manual memang jadi macam tu lah. Kan? So kena ada sebab kenapa kita broadcast di hari-hari. So insyaAllah. Dan nombor 5. Apa kesalahan kita dalam menjual ini yang menyebabkan kita susah nak menjual adalah kerana kita tidak bersedia nak handle rejection. Kita tidak bersedia nak handle rejection. Kita tak bersedia nak menghadapi rejection. Kita tak sangka dengan rejection. Itu yang menyebabkan kita ni susah nak menjual, sebab kita tak prepare. Kita rasa macam orang tidak akan reject kita. Itu adalah benda yang salah. Sebab daripada 10 leads yang masuk, tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak berapa kita close? Paling-paling 2 sahaja yang kita close. Dan yang lain tu apa? Yang lain tu akan mereject kita dengan pasti. Hanya 2 orang je yang kita close, yang lain tu mereject kita dengan pasti. So nak tak nak, awak pasti hadap rejection. So kenapa kita susah nak menjual? Sebab tidak bersedia untuk menghadapi rejection ini. You rasa macam rejection ni adalah benda yang sangat menakutkan. Rejection ini adalah satu benda yang menyusahkan you. Rejection ni adalah buat benda yang you sangat kecewa. So itulah benda yang menyebabkan awak susah buat closing. So kalau kita nak senang closing, pesan saya, kena sayang, kena cinta dengan rejection. Barulah sale tu mari. Selagi kita kena reject, selagi tu ada peluang. Faham tak? Jangan benci rejection. Rejection ni kena sebab dia datang sekali, dia datang satu package. Faham tak? So rejection ni bagi saya adalah kenapa customer mereject kita? Sebab 2 benda. Belum ada duit. Belum ada duit. Dan yang kedua adalah belum percaya. So ini je. Dia tak ada sebab lain. Ini je. So kalau dia tak ada duit, awak push lah macam mana pun, dia beli tak? Dia tak beli. Sebab tu dia mereject kita. Dan kenapa kita ni stres sangat, sedih sangat? Sebab kita tak bersedia. Kan? Amirna, wrong target market, setuju? Kan? Ingat balik TPM. Tahu perlu mampu. So bila dah tahu perlu mampu, tambah lagi formula KLT. And know, like, trust. Tahu perlu mampu. Kalau kita dah settle tahu perlu mampu, sekarang orang yang mampu ni kalau tak beli juga, dia kena tahu kita, kena suka kat kita, kena percaya kat kita. Settle. So ni level 1. Permulaan dia. Ni level 2.
Faham tak percaya lagi lah kot, padahal hampir close, but it's okay. So kalau kita sikit lagi nak close, dia dah nak beli dah nak bayar dah, tapi kalau tak dapat macam mana? Belum ada rezeki. Itu baru saya berani dan saya boleh bagi pada tuan untuk bagi alasan tak ada rezeki lagi. Sebab kita dah buat yang terbaik. Cuma bila kita dah buat yang terbaik, kita dah buat 200%, tak dapat closing juga, tak apa, follow up dan follow up. Boleh? So don't worry, insya-Allah nanti you akan jumpa customer yang betul lah. Okay, so itulah 5 perkara yang you kena selalu pegang, dan kalau boleh jangan risau sangat, dan bila dah tahu 5 perkara ni, tolong minta jangan ulang, jangan buat. Okay, jangan buat. So saya review balik, buat summary balik. So yang pertama adalah terlalu banyak bercakap sampai lupa nak mendengar. Customer ni tuan-tuan, customer ni dia nak bercerita, dia nak bercakap. Sebab manusia ni dia suka bercakap. Bila dia suka bercakap, insya-Allah kan dia akan, bila dia bagi tu, maksudnya dah mula bercerita, itu tanda dia percaya. Okay, so bila ada 3 benda yang terjadi dalam kita buat closing tu, yang pertama, customer reply dengan lebih cepat. Kan tiba-tiba customer reply cepat, itu tanda dia at least 85% akan membeli. Yang kedua, so bila customer tiba-tiba jadi friendly, kan tiba-tiba jadi ramah, itu pun antara benda-benda hint yang customer tu 85% akan beli. Dan yang ketiga, kan apabila customer ni dia mula reply dengan ayat yang panjang-panjang, maksudnya ada emoji, ada tulisan dah mula panjang-panjang, lebih daripada 2 patah perkataan. So itu adalah customer yang 85% pasti membeli. InsyaAllah membeli. Nak kata pasti saya tak boleh janji, tapi insyaAllah membeli. Dah sikit je lagi. Okay, faham So itu mendengar dengan baik. Yang kedua, kurangkan offer-offer yang kita ada. Fokus pada 3 offer kita yang terbaik. So offer yang pertama adalah apa? Set basic, koleksi basic, set trial, mini set. So ada set yang paling kecil. Yang kedua adalah set yang di tengah-tengah. So kita jual apa? Set hot selling, koleksi lengkap, koleksi hot selling, kan? Ataupun yang di tengah-tengah lah. So kalau kita jual tudung, yang paling kecil 3, yang di tengah-tengah 5, kan? Kita punya set hot selling. Ataupun 5 tudung paling laku, kan? Koleksi 5 tudung makngah. So itu yang di tengah-tengah, maksudnya lebih kurang 5 yang paling ramai orang beli. Yang set basic itu adalah paling murah, paling kecil, maksudnya permulaan, nak percubaan. Yang di tengah-tengah ni hot selling. Hot selling adalah package yang paling senang beli. Okay, paling senang beli. Dan yang terakhir kita ada package lengkap. So package lengkap ni adalah package, kalau dalam F&B makanan, package premium lah. Okay, package premium. So itu. Okay, so itu adalah terlalu banyak package menyebabkan kita susah buat closing. So kurangkan package, fokus pada 3 saja. Okay, itu adalah package. Yang ketiga adalah tak kenal pelanggan. So ramai orang cakap tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak couple. So sama juga dalam closing. So apabila kita ni masih tak tahu kita nak jual pada siapa, okay, kalau kita tak tahu kita nak jual pada siapa, itulah yang menyebabkan customer rasa tidak terlalu memerlukan. Sebab kita bercakap one to many. So apa kata dalam closing kita offer ataupun kita fokus one to one. So awak laser target, tembak pada orang yang memerlukan secara desperate. Orang memerlukan produk kita secara desperate. Faham tak? Bukan hanya sekadar perlu saja, tetapi desperate. So desperate ni maksudnya apa? Dia perlukan segera sekarang, sebab memang do or die punya situation. Barulah duit bukan masalah. Faham? Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, jangan over promise. Don't over promise. Okay, so over promise ni adalah benda yang bagi saya, lagi-lagi untuk waktu-waktu sekarang ni, susah nak kita nak ada ikut promise tu. Sebab kadang-kadang ialah dengan couriernya, dengan produknya. Betul? So untuk waktu yang keempat ini adalah always, saya naikkan ini, under promise over deliver. Okay, under promise over deliver.
So benda yang kita boleh kaitkan adalah tentang postage lah. Selalu janji dengan customer, barang akan sampai 3 hingga 5 hari, tiba-tiba besok barang sampai. Seronok tak? Seronok. So itulah over deliver, under promise. Okay, dan yang terakhir adalah tidak bersedia menghadapi rejection. Sebab itulah kita ni stres. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nak handle rejection tersebut. Di mana daripada 10 orang yang kita jumpa, 8 orang pasti reject kita. 8 orang pasti reject kita. Melainkan kalau kita sebenarnya dah filter siap-siap. Maksudnya kita dah kumpul 2 orang yang dah membeli tu, dan kita present sekali semua. Dan kenapa semua boleh closing? Sebab mereka dah di-educate oleh kita, mereka dah di-seed oleh kita, dah ditanam mindset, dah ditanam yang kita ni memang pakar dalam apa yang kita buat. Produk kita adalah produk yang mereka perlukan secara desperate. Sebab tu bila diorang datang terus closing, mudah closing. Sebab mereka dah tahu, dah kenal dan dah percaya. So itulah 5 perkara yang kalau boleh tolong elakkan jika anda semua nak mudah closing. Okay? Alhamdulillah. So far semua okey ke hari ni? Oh, hari ni kita tak ada tajuk-tajuk yang pasal makanan ke, so don't worry. So siapa yang ada makanan sekarang boleh ambil dah makanan anda, makan kan. Catat pun dah catat. Okay, so siapa yang memang dapat manfaat daripada sesi hari ni, jangan lupa untuk follow saya, please follow saya, join grup Telegram, dan jangan lupa juga kalau you dapat something, buatlah IG story, tag nama saya kat Insta. Alright, terima kasih. Selesai satu bab, alhamdulillah. 3 hari tu tak? 3 hari kita nak cerita macam mana tak nak mengulangi kesalahan orang sales 3 hari. So kalau esok nak cerita pasal apa, saya tak tahu. Esok saya tak tahu nak cerita pasal apa. Tapi insyaAllah lah, saya kan nak percaya dalam grup Telegram tu ramai yang akan tanya soalan-soalan yang bagus-bagus lah. Sebab tu saya tak risau. So alhamdulillah, diorang bagi tahu nak tanya apa, nak belajar apa. Tengoklah, nanti akan jadi tajuk lah. Itu yang best dia. Hari-hari tag, terima kasih Magna. Kalau ada yang tagging saya, kalau saya tak repost, maafkan saya lah. Bukannya saya tak nak repost, cuma kadang-kadang banyak sangat. So saya akan repost orang-orang yang letak ayatnya panjang-panjang sikit, yang saya rasa dua-dua dapat value lah. Saya pun dapat value, tuan-tuan pun dapat value juga. So sebab tu saya repost lah. So nak tengok ulangan kat mana? Nak tengok ulangan boleh kat dalam Telegram. So famous sangat? Tak adalah. Bukannya saya famous sangat, cuma bila kita buat kelas hari-hari lah orang tag saya. Sebab tu je, kalau saya tak buat kelas, tak ada orang pun tag saya. Kalau saya tak buat kelas, tak ada orang pun tag saya. Tapi alhamdulillah lah, kadang-kadang kalau diorang dapat something ke, dapat wins ke kan, diorang akan tag. So saya suka. So terima kasih sekali lagi, okay? Alhamdulillah 320 orang yang ada hari ni. So jangan lupa join grup Telegram, supaya tidak tertinggal apa-apa live ataupun sharing saya, dan you guys pun boleh belajar lah kat situ. Okay? Sebab saya pun kadang-kadang saya tak tahu sampai bila saya boleh buat closing ataupun buat kelas setiap pukul 11.30 setiap hari ni, saya tak pasti. Tapi kalau saya ada, alhamdulillah, terima kasih sebab sudi support. Tapi biasanya kalau selagi ada orang perlukan, saya akan buat kelas lah. 2 jam lepak kat tele, macam-macam ada kat dalam tu. Alhamdulillah, terima kasih. So siapa yang dah join dalam grup Telegram, ada link ke grup Telegram kat bio saya. So nak screenshot yang atas sikit boleh? Boleh, yang mana? Nombor 4. Nombor 4. Nanti kalau nak saya ke belakang ke atas ke, bagi tahu je. So sorry sikit, tarik sikit nak tengok nombor 4. Tu dah. Okay. So kalau rasa nak support saya, boleh beli ebook. Ada 3 panduan ebook, harganya RM99. Dapat 3 ebook dan boleh join setiap hari Ahad kelas. Okay, so apa pengisian dia sangat berbeza lah daripada kita punya kelas yang hari-hari ni. So hari-hari ni biasanya saya banyak bercerita tentang benda random kot, sangat random kan. So kadang-kadang saya pun tak cerita pasal closing sangat, kadang-kadang cerita pasal team, sangat random lah, ikutlah keperluan masa tu. So kalau yang siapa-siapa yang beli 3 ebook tu, insyaAllah lah dia lebih detail
Dan apabila you ada e-book tu akan mudahkan, sebab saya bagi skrip. So maksudnya dalam skrip tu memang tak payah fikir sendiri, kau tiru je sebiji. Tiru je sebiji. InsyaAllah tiru je sebiji. So insyaAllah lah boleh lah bermula untuk ada skrip sendiri. Sebab macam sebelum ni mungkin rasa macam dah buat macam-macam, tapi kenapa kena berhenti juga. So bila you dapat e-book tu, siapa-siapa yang nak dapatkan boleh ambil pakarclosing.com, www.pakarclosing.com. So ambil package RM59, dapat 3 e-book, dan insyaAllah setiap hari Ahad ada kelas. Cuma yang minggu lepas tak ada kelas. Minggu ni ada kelas. Okay, minggu ni ada kelas, so don't worry. Tapi kalau saya tak buat kelas kat Zoom pun, insyaAllah lah kat TikTok ada. Kan, macam tu. Dan itu satu, kalau you nak support saya. Dan yang kedua adalah kelas TikTok. Kelas TikTok will be pada bulan Ogos. Kan, pada bulan Ogos. So Alhamdulillah, saya join kelas TikTok, masa tu saya lebih kurang 10,000 follower, nak dekat 15,000 follower. So sekarang saya dah 70.6 on the way dah. So nanti insyaAllah lah dalam grup Telegram tu pun saya akan share juga tips-tips dan tricks dia, macam mana nak dapat video yang engagement kan. Kalau saya pernah juga dapat video yang sampai 5 juta, 4 juta views. Tapi benda tu saya tak pastilah nak share macam mana. Tapi ada yang kemarin tu saya buat satu video yang untuk tarik engagement pun bagus juga. So itu saya boleh share sebab saya buat. Okay, start esok kelas sangat-sangat meningkat dari segi closing dan handle customer. Terima kasih, thank you so much. Road to 100k, doakan saya Dina. Doakan saya insyaAllah lah. Memang bila dah masuk 50k ke 60k, 60k 70k, so kita tinggal konsisten saja. Kan I screenshot 4 dengan 5? Boleh. Ni ambil 4 dulu. Nanti kalau dah screenshot, bagi tahu saya. Hari tu baru saya cakap account slow. Sekarang Alhamdulillah laju teruk. Dia bukan apa tau. Dia slow tu bila kita degil kan? Kita degil dan ego tak nak buat tajuk lain. Itu saya punya yang saya nampak. Kan? Bila saya degil, saya rasa macam tak boleh, aku cikgu closing, so kena belajar closing je lah. Tak nak lah cerita pasal benda lain. So bila saya pecahkan mindset tu, saya try buang ego saya buat benda-benda yang rasa macam sangat related ataupun ikutlah trending, tapi masih ada input closing juga. Alhamdulillah dia menjadi. Dan Alhamdulillah dia juga menjadi. So daripada situ, boom, meletup, blow up. Naik laju lah. Kan? So kat sini saya belajar. Sebenarnya dalam TikTok ni tetap kena ada kita punya kepakaran, tapi you kena ada 2-3 video juga yang kena ikut trend. Macam tu lah. Okey lah, saya tak nak degil, nak cerita benda lain juga. Betul Dina. Bukannya kita tak boleh nak cerita lain langsung daripada kita punya niche, boleh je. Cuma jangan degil lah. Maksudnya, kita dah cerita pasal niche, tapi dia macam slow. Kita pun akan jadi bosan tau. Kita sendiri akan jadi bosan. So bila kita bosan, itu yang menyebabkan ada banyak biawak, ada banyak kata-kata kecil-kecil kata penatlah hari ni. So buat je, boleh je. Tapi ingat, apa yang saya nak pesan adalah always bertanggungjawab dengan apa yang you keluarkan. Okay, selalu bertanggungjawab dengan apa yang you keluarkan. Please, jangan, saya tak tahu pun tiba-tiba viral. Rupanya dalam tu pemakaiannya tak ada apa senonoh, kan, nampak aurat. Kita cakap contohlah kan saya teringin sangat kan nak buat guna ayat yang bodoh TikTok kan. Bukannya saya tak suka, bukannya saya okey je, cuma kadang-kadang perkataan itu mungkin ada orang terasa dia kalau kena dengan gaya dia, memang orang kena tu dia suka cakap macam tu, biarlah. Tapi kita kan tak, betul tak? So memang kontennya bagus, tapi kalau tak kena dengan jiwa kita, tak payahlah buat. Sebab apa? Benda-benda tu adalah personal branding. So jangan disebabkan kita nak kejarkan follower, personal branding kita ni tercalar. Okay, so nak tepi-tepi ni boleh. Ini tadi konten tentang sahabat kita tu, dia bernikah nak jual skincare kan, okay. Alright, so saya rasa itu saja untuk saya daripada hari ini. So terima kasih pada sudi yang join. So InsyaAllah besok kita akan jumpa lagi pada pukul 11.30.
tajuknya apa, you will be surprised. Kalau dengan saya, kalau tak surprise, itu bukan sedharma lah. Okay, so kalau nampak saya kat mana-mana ke, nampak saya kat IG ke, nampak saya kat TikTok ke, jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa share. Share, tekan copy link 3 kali. Lepas tu komen. Okay, done. Suka buat orang. Tapi insyaAllah lah, kalau you guys tag saya ke, saya akan tolong support juga. So kalau you ada video yang bagus-bagus nak share, share lah dalam grup Telegram, tak ada masalah. Tapi kalau you rasa video tu biasa je, maksudnya you tengok pun macam masa you buat content tu pun macam tak put an effort sangat, biasa-biasa je, asal boleh, janganlah. Tapi kalau you rasa okay, memang you rasa ramai orang kena dapat manfaat, silakan. Itu je. Alright. Okay, so terima kasih sekali lagi. Saya nak ucapkan tahniah dan thank you for your commitment. Okay, so kita akan jumpa esok pukul 11.30. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sebelum tu, sabar. Kita tangguhkan dulu sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal As, innal insana lafi illa allazina amanu wa amilus solihati tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So tuan-tuan dan puan, macam biasa saya Sedharma, your favorite closing specialist. Hari ni kita semua berkawan di atas muka bumi ini sampai masa nanti kita akan berjalan di syurga nanti. Okay, so jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Jumpa esok. Bye bye. Bye bye. Okay. So besok hari Rabu kan, so tajuknya lebih sangat menarik lah. Jumpa esok.